This is Mr. Morgan, Morgan Subramaniam, who is 42 years old. Morgan Subramaniam berumur 42 tahun dan beliau adalah seorang mekanik kereta yang sedang tunggu customer di bengkel keretanya, dan beliau pergi untuk isi minyak di Petronas di Taman Belakang Jaya, lebih kurang 200 meter daripada rumah beliau. Apabila satu kumpulan 5 orang anggota rela dan 3 orang yang dipercayai gangster telah tiba-tiba mengepung beliau, search his car, dan lepas tu mereka terus memukul beliau, sepak beliau dan ikat tangan ke belakang. Dia tahan saya. Saya pun enggan nak berhenti, tapi saya tengok pakaian rela, saya pun berhenti. Jadi dia tanya buat apa masa sekarang. Saya kata saya isi minyak. Kemudian dia tanya mana resit. Saya cakap Petronas sebelah juga. Dia pergi tanyalah, saya tak ambil resit, tapi biasa saya isi minyak di sini. Kemudian dia tanya apa kerja awak. Saya kata saya kerja sebagai mekanik. Cuba buka email bonet, kita mau periksa. Saya cakap mau periksa apa? Dia kata nak periksa ada dada ke apa, barang-barang yang tak patut lah, macam barang kecurian ke apa. Jadi saya pun buka bonet bagi dia orang periksa. Dia tanya kenapa you pakai simpan banyak spanner, screwdriver, tajam-tajam. Jadi saya kata barang-barang ini untuk menjalankan pekerjaan mekanik saya. Dalam 2 orang tu pergi periksa dalam kereta. Saya tanya buat apa dalam kereta. Dia kata nak cek ada dada ke apa-apa barang. Saya pun biar dia orang cek, pasal kita tak buat salah, biar dia cek. Tiba-tiba antara seorang tu tarik saya punya radio kereta. Saya tegur dia, kenapa you tarik radio? Bahkan rela yang berpakaian rela tu India, dia terus menampak saya. Saya cuba elak, seorang lagi ambil batang besi pukul dengan kaki saya. Saya terus jatuh. Kemudian 8 orang tu datang belasah saya, cukup belasah. Saya pun tak dapat tahan, saya jerit. Lepas tu dia orang ambil tali pinggang saya, ikat tangan saya ke belakang, kemudian bawa masuk saya dalam selagi kereta, bawa saya pergi ke balai Taming Jaya. Di sana dia orang kata saya cuba curi kabel, cuba curi lori, bas, dan antara seorang tu kata saya penagih dadah. Dia nampak saya menghisap dadah di bawah jambatan. Macam-macam dia orang tuduh, kata curi kereta lah. Jadi polis dengar laporan dia, kemudian dia orang sudah balik, orang rela sudah balik. Pada masa dia orang datang, 5 saja datang ke balai. 5 orang rela saja datang ke balai yang pakai uniform. Yang 3 lagi tak tahu pergi mana. Lepas dia orang balik, polis mari soal siasat dengan saya. Dia tanya dari mana you ambil dada, ke mana you jual dada, satu hari berapa banyak you hisap dada. Tanya soalan bukan sebab saya tak tahu mana dengan ini dada. Dia orang tanya macam-macam. Saya pun susah nak jawab. Lepas tu polis tu ambil pipe getah, dia memukul tapak kaki saya. Saya tak dapat tahan kesekatan tu. Jadi saya beritahu dia, kenapa you buat macam tu? Saya bukan salah. Kalau ada bukti bolehlah pukul saya. You tak bukti, tak ada apa, kenapa membuat seksa saya? Lagi dia belasah, dia tak dengar apa-apa yang saya cakap. Dia suruh saya mengaku kesalahan seperti curi lori, curi kereta, dan di hadapan balai polis tu ada 2-3 kereta curi. Itu pun dia kata kalau you tak mengaku, kereta yang hilang-hilang tu semua tuduh atas kepala saya. Saya memang tak tahan sakit, sebab sebelum tu kaki mungkin patah, tulang tu sudah patah. Dia orang gunakan besi lah, batang besi pukul rela. Lepas tu saya kata dengan polis, kaki ni terlampau sakit, kaki sebelah kiri terlampau sakit. Kalau nak pukul, cubalah pukul kaki kanan, jangan pukul kaki kiri, saya sakit. Dia pukul kaki, dia aim kaki kanan, lepas tu pukul kaki kiri juga. Polis pun buat macam tu. Polis pun buat sangat teruk. Tolonglah kalau macam ni, lebih baik bunuh saya, saya cakap. Dia orang kata
oh macam ni kak, you sign form ini saya kasih bunuh awak, dia cakap. Saya pun tak berani sign lah. Kemudian seorang India, pegawai polis juga, dia tak pakai uniform, dia datang, dia mari terus tanya saya, you kenal tak ini Tirumalai, dia cakap. Tirumalai, saya cakap, saya kenal ramai orang tapi nama-nama saya tak kenal lah, mungkin tengok orang saya kenal. Okey, daripada dia, berapa banyak drug you ambil? Pergi jual ke mana? Saya cakap, ini drug dengan ini saya tak kenal mana. Saya hanya tahu tentang kereta, repair kereta, ini saja tahu. Saya ni family man, ada anak tiga orang pun gajah. Jadi saya kena cari duit untuk diorang, untuk masa depan diorang. Saya tak ada buat apa-apa kes jenayah. Dia terus pijak saya, dekat muka saya, pakai kasut sepak. Kasut apa? Kasut boot? Kasut, biasalah kasut. Sport shoe lah. Sport shoe. Dia pakai kasut shoe. Dia tendang dekat muka saya, seluruh badan lah, dia buat macam something lah dia bikin. Kemudian dia tanya, you kata tadi nak mati ke? Okay, saya kasih bunuh awak sekarang. Dia ambil pistol, letak atas kepala saya. Ya, dia letak atas, cakap mau mati ke? Mau mati ke? Dia tanya. Habis saya minta Tuhan lah, Tuhan, ini time akhir saya, mungkin saya akan mati, jadi tolong jaga suami ini isteri dengan anak saya dengan baik. Saya pun kata okey, kasih matilah, tembak. Saya cakap. Dia tak tembak tapi dia entuk dengan pistol atas kepala saya sebelah sini. Kemudian pukul 10:30 lebih kurang macam tu, dia orang bawa saya pergi ke balai. Time dia bawa balai Gajang. Time dia orang bawa pergi ke balai Gajang, dia ambil saya punya spana, masuk dalam kereta polis, bawa saya pergi ke balai, tapi spana saya tak turun di sana. Spana dengan alat-alat repair kereta dia tak turun. Dia letak dalam kereta polis, balai Kambing. Kemudian saya saja dihantar ke balai. Sana dia hantar kepada Inspektor Ali Kasih untuk soal siasat. Tuan hantar saya pergi cek saya punya urine, ujian kencing. Jadi selepas ujian kencing saya terdapat negatif. Jadi tuan tak ada darah, tak ada darah, tak ada apa. Kemudian dia hantar saya balik kepada ini Inspektor Ali Kasih. Tuan tu cek saya punya IC, saya punya details, dia dapat tak ada kes jenayah. Kemudian dia soal saya daripada kecil belajar dekat mana, semua dia tanya dengan cara betul. Di Gajang siapa pun tak pukul saya. Dia orang menjalankan tugas dengan penuh cantik. Kemudian dia kata, dia panggil itu seorang anggota rela, dia tegur budak tu, kenapa you tangkap tanpa sebarang bukti, dan semasa tangkap ada apa-apa barang di tangan dia tak? Dia rela kata tak ada barang. Jadi apa bukti you tangkap dia dan siapa bagi berkuasa untuk memukul dia? Itu Tuan Ali Kasih tanya dia. Kemudian dia panggil saya, dia menasihat saya, you pergi ambil rawatan, jaga badan, dan kalau boleh jangan meraya-raya time malam. Itu dia bagi nasihat. Lepas tu dia membebaskan saya. He's got POP on his leg, and then trauma lah, terdapat there's a 2 days gap lah. Dari tarikh kena pukul tu, hari kedua baru beliau he got enough courage to go to the police station. And then this one apa yang kami bantah adalah terdapat racial profiling police racial profiling. Dia tengok India, dia tengok, they see a criminal lah. When they see an Indian youth, they see a criminal. This is racial profiling yang oleh pihak polis, pihak rela, pihak berkuasa, which we object to lah. And this is keadaan ini berlaku di seluruh negara pada setiap dan tiap-tiap hari, dan which should not be the case. Okay, cuma when they see an Indian, they see a suspect, which is not right. Okay, and in the general public interest, atas dasar kepentingan awam, kami telah menulis satu surat kepada Peguam Negara Malaysia bertarikh 20 hari bulan 2 2012, meminta Peguam Negara Malaysia dan sisi kopi kepada Menteri Undang-Undang Datuk Seri Nazri Tan Sri Aziz, kepada Ketua Polis Negara, kepada Ketua Polis Negeri Selangor, OCPD
Kacang dan juga Timbalan Ketua Urus Setia Bahagian Tata Tertib. Dan kami telah meminta supaya Peguam Negara, kami telah juga dalam surat ini menulis bahawa bila sesuatu jenayah dilakukan oleh pihak polis ataupun pihak berkuasa, tindakan tidak diambil. Kebanyakan kali tindakan tidak diambil. Dan oleh kerana ini, pihak polis dan pihak berkuasa, pihak beruniform bermaharaja lela dan menyalahgunakan kuasa mereka. Tetapi jika pihak polis dan pihak Peguam Negara Malaysia menangkap dan menuduh penjenayah-penjenayah polis dan lain-lain anggota pasukan beruniform sebagaimana mereka menuduh orang awam, saya rasa pihak polis ataupun lain-lain anggota uniform tidak beranilah, mereka tidak akan berani buat. In fact, it's an aggravating factor. Apabila pihak polis membuat jenayah adalah lebih serius daripada orang awam membuat jenayah. Istilah undang-undang adalah ini adalah satu aggravating factor lah. Ini adalah satu aggravating factor. Kerja saya, orang kalau macam tengah malam kereta breakdown tengah jalan, diorang akan telefon saya. Kebanyakan taksi customer saya, diorang selalu telefon tengah malam, kereta rosak. Jadi dia kata saya kena pergi tempat kereta tu rosak, saya kena membaiki, dan saya boleh dapat lebih untung sikit daripada diorang datang bengkel saya. Semasa saya pergi sana, saya akan extra charge macam minyak, duit minyak, dan time malam saya kerja akan minta lebih sikit untuk menambahkan pendapatan saya. Sebab saya sewa satu kedai, saya kena bayar sewa, api, air, anak 3 orang belajar, saya kena tanggungjawab dengan isteri. Jadi saya kena cari lebih duit. Pencarian macam pendapatan saya semua cara elok juga. Saya minta pegawai polis tu tolong datang tengok kedai saya. Semua barang saya ada resit. Semua itu spare part, semua alat-alat saya beli semua ada resit. Kalau you dapat jumpa satu barang tanpa resit, satu barang curi, you bawa saya pergi balai belasah secukup awal, saya cakap. Dia cakap, kenapa kita mau pergi cari you punya bengkel? You apa banyak besar. Lagi dia pukul, cakap busuk. Cakap busuk paling teruk punya perkataan dia gunakan, bahasa India punya. For their records, to show that the crime solving rate, very high, so they get to put all the cases under his head, maybe 7-8 cases, they get to close the file, crime solved. He will be in jail. If he was not lucky, he will be in jail. And that's it, all these cases are closed, and that's it. And that's what they told him. Kita tutup file lah, senang kerja lah. You see? And probably the real criminals yang curi kereta, curi lori are still on the loose. They are probably working hand in glove with the police. Police and the criminals cari makan, and orang macam ini kena nyaya. We want the police, we are against crime lah. We are against all forms of crime. We want the crime rate to be reduced, but the right criminals must be arrested and prosecuted and jailed, not innocent parties like Morgan.